What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto. Alright, dalam video kali ni kita nak sembang-sembang sikit teaser untuk upcoming chapter 1022. From the last chapter, kita dapat saksikan tumbangnya fighter Kaido tier kedua, which is Armada Tobiropo. Sebab apa aku katakan Armada? Pasal korang tengoklah, setiap dari diorang ada konco-konco diorang yang tersendiri. And aku rasa setiap underlings Tobiropo tu adalah bukan just dari anak-anak buah Kaido sahaja, bahkan dari kru lanun diorang masing-masing previously. Yelah, pasal King kan ada cakap sebelum ni yang anggota Tobiropo ni berasal dari pirate mereka yang tersendiri. Cuma one thing yang aku pelik adalah macam Black Maria, kita boleh tengok dia ada konco-konco dia yang tersendiri. Who's Who pun ada konco-konco dia yang tersendiri. Sasaki pun ada konco-konco dia yang tersendiri. Untuk Alti dan Page One ni lain sikit lah, diorang berdua je adik-beradik. Adakah sebelum ini diorang ada juga konco-konco dalam lanun diorang? Then for some reason, yelah, korang faham-faham je lah kan betapa kerasnya kepala Alti ni kan. Maybe that's why all their crew kena bunuh ke apa ke kan. Yelah, nature Kaido ni adalah melemahkan spirit orang kan. Macam sebelum ni pun kita boleh tengok Kid kena penjara, but killer yang menjadi mangsa diperalatkan. Then kita boleh tengok juga Gecko Moria, his entire crew kena bunuh. Ni saja je lah aku create persoalan. Maybe korang ada pendapat korang masing-masing kan. Alright, dalam chapter 1022 nanti jap. Sebelum tu, kat sini aku nak bagi tahu dua perkara. First, tentang sambutan yang menggalakkan untuk the upcoming event, which is Skoverto Fantasy League. Thank you so much kepada yang dah pun berdaftar. So, kepada yang berdaftar, jangan lupa untuk install Discord ya. Sebab Discord adalah platform utama untuk sebarang announcement. Kedua, pemenang hadiah utama untuk Skoverto Fantasy League ni, which is a total of RM1,000 yang bakal diberikan, akan diumumkan dekat situ. Ketiga, untuk weekly winners juga kita akan umumkan kat situ. What? Weekly winners? Yes, kita akan berikan hadiah kepada poin yang tertinggi untuk every week, dan probably kita akan berikan secara bulanan juga. So yang tak join ni sangat-sangatlah rugi. Dan kedua, jangan lupa untuk tonton video dari channel Skoverto Gaming. Kita orang baru je upload semalam, which is 10 Ogos. Korang boleh check that video up lepas ni. Okay? Dan dalam bulan ni juga sempena birthday aku dan editor-editor aku, Skoverto Team akan sediakan 3 hadiah kepada subscribers Skoverto Gaming. Hadiah berupa skin Mobile Legends. So amat rugi kepada yang tak subscribe channel ini. Alright, let's proceed with the teaser. First of all, spoiler chapter ni macam biasa aku dapat dari Redon from Along Park Forum, dan dikatakan dalam chapter 1022 nanti akan bertajuk ornament atau hiasan dalam bahasa Melayunya. Dan kat spoiler tu juga ada dinyatakan berkemungkinan bukan ornament tajuk dia, sebab untuk translation tajuk chapter ni agak kurang tepat, dan mungkin juga tulisan tersebut membawa maksud flower form. Dan dikatakan tajuk chapter 1022 akan terkait dengan Marco the Phoenix. Alright, setelah para waiters, pledges dan gifters telah dikalahkan dan berpaling tadah dalam chapter-chapter lepas, officially all the Tobiropo juga telah menerima nasib yang sama dengan X-Drake yang mengkhianati pasukan itu, Page One yang ditewaskan oleh Big Mom, Alti yang ditewaskan gandengan partnership yang terjalin semula iaitu Nami dan Zeus, Who's Who yang berjaya dijinakkan oleh Jinbe, Sasaki yang berjaya ditumpaskan oleh Cyborg Frankie, dan baru-baru ini Black Maria yang berjaya dikalahkan oleh Nico Robin, The Devil Child and Adopts Robin. So berita tentang tumpasnya kumpulan Tobiropo itu telah di-announcekan kepada seluruh pulau Onigashima yang sedang bergerak itu. So kat sini mungkin tidak syak lagi the reason why Oda meng-highlightkan seekor meris burung pada last scene Robin versus Maria tu dekat dalam chapter lepas adalah supaya kita dapat carry forward perkara tersebut dalam chapter kali ini. Dan berkemungkinan the one yang membuat announcement itu adalah Go di Usopp ataupun Otama. Pasal dalam chapter 1016 kita dapat melihat yang Usopp juga berjaya mengalahkan Bau Huang. So seperti mana Frankie, Robin, Nami, Jinbe yang berjaya mengalahkan angkatan Tobiropo yang sangat-sangat penting dalam sumbangan strength mereka untuk lanun Kaido, so Usopp juga telah berjaya mengalahkan the secret secretary of Kaido yang sangat-sangat penting dalam sumbangan intel dia dalam lanun Kaido. So jangan ingat Abang Usopp tak ada peranan dalam perang ni Dalam arc Dressrosa, Abang Usopp lah yang telah menjadi hero tau. Dan kali ni pun as expected, Abang Usopp sekali lagi handal menghidu key person dalam peperangan ini yang mampu memanipulasi the war. Yalah, sebagaimana yang kita tahu, perancangan asas atau taktik
utama Kaido adalah dengan melemahkan semangat musuh dia. But when Abang Ucup berjaya menawan bau huang, taktikal utama Kaido telah dipatahkan. Itulah kau tupai terbang. Bagus kau duduk je kat dalam bilik CCTV ke, bilik kawalan ke. Duduk situ diam-diam broadcast the war. Ini kau pun nak ke sana ke sini kan dah mendapat. Sementara itu juga setelah kita disajikan kehandalan Pakatan Aliansi Luffy dari pasukan-pasukan samurai, pasukan-pasukan The Red Scabbard, pasukan-pasukan Minks, pasukan-pasukan Pirates dalam chapter 1022 nanti kita bakal disajikan dengan pertarungan ninja Aliansi Luffy pula. Yes, he is the one, Raizo the ex Oniwa Banshu. So, mari kita sama-sama saksikan adakah benar spekulasi aku menyatakan tentang kewujudan bangsa Longhead Tribe yang pakar dalam sains ni. Yang mana dalam video tu aku ada menyatakan yang Fukurokujo ni bukanlah handal dalam teknik ninja, tapi sebenarnya adalah seorang saintis yang menggunakan peralatan saintisnya bagi menghasilkan teknik ninja. Pasal kalau kita tengok Raizo ni pun, dia keluarkan teknik ninja dia berkat kemampuan buah devil Maki-Maki no Mi milik dia yang mampu mengeluarkan dan mengawal scroll sesuka hatinya. Sama-samalah kita saksikan. Seterusnya dalam chapter 1022 nanti juga kita bakal didedahkan tentang pesawat Pulau Onigashima Boeing 777 itu akan mendarat di tanah Wano Kuni dalam masa 15 minit sahaja lagi. Diharap semua penumpang pakai tali pinggang keledar masing-masing ya. Memang betul-betul real si Kaido ni zalim yang tak ada Panadol my brother. Sikit pun dia tak kisahkan nyawa orang lain. Dia ni mati lagi bagus lah. Kalau musuh-musuh Luffy sebelum ni dia tak bunuh, pada aku musuh kali ni Luffy, come on lah. Bagus dibunuh terus je. Enggal dia kepala dia macam Orochi kena tu. Kemudian dalam chapter 1022 nanti juga kita bakal menyaksikan another headliners Kaido yang sebelum ini telah mengkhianati Pakatan Kid. Dia adalah si Bomoh, tukang tilik nasib sang pawang. Basil Hawkins bakal bertarung dengan Killer. Pertarungan antara Luck, seorang yang percayakan Luck dan seorang yang tak percayakan Luck. Cumanya dalam pertarungan ini Killer berada dalam disadvantage kerana si Bomoh itu telah pun menghubungkan nyawa Kid kepada one of his straw doll, membuatkan sekiranya Hawkins terluka, Kid juga akan turut terluka, dan sekiranya Hawkins dibunuh, Kid juga turut terbunuh. Seriously lah brother semak betul lah aku dengan ability Hawkins ni. Okay, jap kat point ni aku nak ajak berbincang panjang sikit. Okay, macam ni, aku bila sampai part ni aku macam tak puas hati pula. Bukan apa tau, macam tak adil pula. Yelah pasal ability pengacau macam ni lah. Sebab kalau kita boleh tengok balik, sebelum ni Law, dia tak boleh nak teleport Kaido dengan Big Mom sesuka hati dia dengan ability pengacau OP no Mi dia. Pasal reason dia adalah haki Big Mom dengan Kaido terlalu kuat. Sedangkan sebelum ni kita boleh tengok how strong, how Shoku Haki Don Chinjau. Even Diamante sendiri amazed dengan how Shoku Haki Don Chinjau dengan Luffy masa pertarungan dalam Coliseum kat Dressrosa tu kan. Sedangkan Sugar ni pula pada aku lah, bukannya strong fighter pun, but dia mampu untuk menukarkan Don Chinjau ni jadi patung. Even Chinjau yang ada Hao Shoku Haki yang mampu menyaingi Luffy pada masa tu pun terkesan dengan ability pengacau si Sugar tu dan bertukar menjadi toys. Dan sekarang ni Kid pula yang terkesan dengan ability pengacau si Hawkins tu, yang mana kita semua sedia maklum yang Kid juga possess Hao Shoku Haki. Yalah, kita kena admit lah one thing, yang maybe this is how Oda nak menunjukkan tahap penguasaan haki, tahap advance-nya haki Big Mom and Kaido ni macam mana, level Yonko ni macam mana. But then again, aku macam tertanya-tanya sikit je lah, macam mana seorang yang bukan fighter sangat macam Sugar ni pun mampu menukarkan seorang yang mempunyai Hao Shoku Haki yang mampu menyeimbangi Luffy, terkesan dengan ability pengacau ni. Tapi seseorang yang fighter macam Law tak dapat memberikan kesan dari ability pengacau dia. Aku tahu jawapan dia adalah ikut suka Oda lah, dia nak buat macam mana pun, ini kan cerita dia. No, aku just tertanya-tanya je. So kalau korang ada jawapan selain dari ikut suka Oda lah, please komen di bawah guys. Kemudian dalam chapter 1022 nanti juga kita bakal melihat satu pertarungan handicap match di antara dua All-Star Kaido menentang satu daripada Wings Future Pirate King, Sanji versus King dan Queen. Dan for sure Sanji mengatakan bahawa agak sukar bagi dia untuk bertarung dengan kedua-dua mereka dalam satu masa. So for fans Sanji, please capture this moment, abadikan momen ini, sebab this is the moment Oda nak sorotkan betapa padunya Sanji mampu bertahan solo je lawan dua komandan Yonko brother. Power gila Sanji ni, I fall in love.
LOP, Life of Pim. Dan tak kisahlah, walaupun Sanji cakap agak susah untuk bertarung dengan King dan Queen ni sekaligus pun, kita kena ingat even nak lawan seorang All Star pun susah. Ini dua brother, dua Komandan Kaido brother. Walaupun aku bukan big fan Sanji, tapi aku bangga gila bila dapat info ni. Tahniah my brother Sanji dapat hadap dua All Star. Gerun tak guys? Gila tak? Dan tak cukup dengan dua orang Komandan Yonko cuba untuk mengalahkan Sanji, ditambah lagi dengan satu lagi orang penting Yonko, which is Perospero, the first son of Charlotte family. Kalau korang tak nampak lagi, tak tahulah, Komandan pertama dan kedua Yonko bergabung tak berjaya. Nak ditambah lagi pula dengan satu lagi first person dalam army Yonko Big Mom. Tapi nasiblah ada Nekomamushi yang menghalang. Atau boleh dikatakan, aduh semak sibuklah Nekomamushi ni. Kalau tak super duper epic moment tu guys. Pasal yelah, sebelum ni Oda dah sorotkan momen Zoro yang menahan sekejap serangan combo dari dua orang Yonko. Kali ni Oda nak upkan pula another wings of Luffy ni. Tapi bagi aku kat sini dah fair enough dah. Kemudiannya datang pula Marco yang menghalang serangan King. Tak apa, Marco datang tepat pada masanya. At least Sanji dah ada momen dah kat sini. Yelah, kalau tak kecoh juga duk bergaduh dalam community. Fan Zoro duk mengejek Sanji kan. Kesian kawan tu. Momen yang dia minta tolong Robin tu bukan sebab Sanji tu lemah, tapi sebab this is how Oda nak kasih pegang karakter Sanji ni, which is he is a true gentleman that would never kick a woman. So sudah-sudahlah kutuk Sanji tu. Dan kemudiannya setelah menahan serangan King, Marco bagi tahu kepada King bahawa pernah satu ketika dahulu dia pernah terdengar tentang satu bangsa yang mampu menghasilkan dan memanipulasikan api yang hidup di Red Line. Kat sini mula-mula aku ingat macam ni tau. Sebelum ni kan kita boleh tengok si Hannibal kat Impel Down tu, yang dari segi personality dia memang tak nampak macam manusia. So possibly dia sama bangsa dengan si King ni lah. Dan Hannibal juga mampu menghasilkan api. Then Heat, which is one of key pirate yang juga mampu menghasilkan api. Dan kalau kita tengok dari design karakter ni juga macam berjahit-jahit dan nampak macam tulang terkeluar dari badan dia. Tak tahulah, mungkin tattoo kot. Kalau tak dah macam KK Genkai pula. Juga berkemungkinan dari bangsa Kid. But then again, bila kita teliti balik dari dialog Big Mom sebelum ni, dia ada bagi tahu yang King is the last of his kind. So aku jadi dilema balik. Comment your thought guys. Dan dalam chapter 1022 nanti juga, setelah mendapatkan remedies dari Zou, akhirnya Zoro telah pulih. Dan di akhir chapter 1022 nanti kita bakal menyaksikan both Sanji dan Zoro setelah masing-masing telah mendapat momen masing-masing, finally bergabung menentang King dan Queen in an amazing double page. Tolonglah geng, tolonglah buat DP profile momen ni geng. Buat frame gambar ke apa ke, gantung kat dinding. Epic brother panel ni, surely. Dan tak cukup dengan itu, Zoro dan Sanji akan berduet dalam satu dialog. Zoro akan berkata, kalau kita menang battle ini, dan Sanji menyahut, yes, kita akan semakin dekat dengan perkara itu. Dan kedua-dua mereka mengatakan, Luffy becomes the king of the pirate. Macam tahu-tahu je kan. Semalam baru je aku mention pasal ni dalam video aku semalam. Hari ni dalam chapter 1022 nanti, momen ini will happen again, menegaskan no, Zoro will never betray Luffy, and so does his entire crew will never again betray Luffy. So gang, I guess that's all I have untuk perkongsian kali ini. Please comment your thought guys. And before I end, sedikit renungan. Apapun yang kita lakukan, pasti akan ada orang yang mempertikaikan. Pasti akan ada orang yang mengkritik, menyalahkan, atau ada yang cuba menjatuhkan kita. Mereka ini akan mempertikaikan hasil kerja kita hingga mengatakan apa sahaja yang kita buat semuanya salah, semuanya tak betul. Kadang yang membuat kita jatuh bukan kerana kegagalan, kadang yang membuat kita jatuh bukan disebabkan kesakitan, kadang yang membuat kita jatuh adalah disebabkan kita terlalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Memang benar, kita ini makhluk sosial yang hidup dengan suasana orang lain.
Tapi remember my brother, kita diciptakan dengan akal fikiran yang dapat membezakan mana satu suntikan yang melemahkan dan mana satu suntikan yang mengukuhkan. Remember my brother, kritikan akan selalu ada di sebalik benar atau salahnya tindakan yang kita buat. Pasti ada sahaja yang tidak setuju dan pasti ada sahaja yang menidakkan tindakan kita. So just do what you wanna do. Pekakkan telinga kita dengan rungutan orang lain, sebab bukan orang lain yang akan mengubah diri kita, bahkan kitalah yang bakal mencorak diri kita sendiri. Kejarlah apa yang kita inginkan, buatlah apa yang kita dambakan, sehingga one day we can say, I told you my brother, I got this. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi